Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tutorial minggu ke-7 bagi kursus Psikologi Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja. Jadi soalan pada minggu ini adalah ceritakan tentang peringkat kelima dalam teori Erikson berdasarkan pengalaman anda. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, ayuh ketahui dahulu apa itu Erikson teori ataupun teori Erikson. Jadi teori Erikson ni ada 8 peringkat. Yang pertama adalah asas kepercayaan dan tidak kepercayaan yang melibatkan anak-anak yang berumur 1 hingga 2 tahun. Seterusnya adalah autonomi dan keraguan serta sifat kemaluan, iaitu melibatkan kanak-kanak yang berumur 2 hingga 4 tahun. Inisiatif, sifat bersalah 4 hingga 5 tahun. Sifat industri ataupun sifat ingin mencuba, dan sifat inferiority 5 hingga 12 tahun. Identiti dan watak perwatakan yang melibatkan anak-anak yang berumur 13 hingga 19 tahun. Peringkat kelima inilah yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Yang seterusnya adalah peringkat ke-6, iaitu intimasi versus isolasi. Intimasi ni yang saya faham adalah dia macam boleh bergaul dengan masyarakat sekelilingnya, manakala isolasi adalah sebaliknya. Isolasi ni memulaukan diri daripada masyarakat sekeliling. Seterusnya adalah generatif versus stagnasi yang melibatkan individu yang berumur 40 hingga 65 tahun. Generatif ini bermaksud seseorang individu itu aktif untuk menjelajah ataupun meneroka dunia, manakala stagnasi adalah berlawanan bagi pernyataan berikut. Integriti yang terakhir adalah integriti yang ego dan keputusasaan. Integriti yang ego ni yang bagi peringkat terakhir ni yang saya faham adalah dia melibatkan warga emas. Dia terbahagi pada 2 individu. Yang pertama, individu yang disayangi orang ramai, dan satu lagi individu yang tidak disayangi ramai. Baiklah, setelah kita tahu 8 peringkat tersebut, ayuh kita ke soalan tadi, iaitu ceritakan tentang peringkat kelima teori Erikson berdasarkan pengalaman saya. Jadi penerangan bagi teori Erikson peringkat kelima adalah pada peringkat ini individu akan bermain banyak watak ataupun role seperti kawan-kawan, murid, anak-anak dan juga rakyat. Kebanyakan individu mengalami krisis identiti, iaitu peristiwa perkembangan yang melibatkan seseorang itu mempersoalkan perasaan diri atau tempat mereka di dunia. Jika ibu bapa kita membenarkan kita untuk keluar dan menjelajah, kita kemungkinan boleh mencari identiti sebenar kita. Namun, jika ibu bapa memaksa kita untuk menjadi orang yang bukan diri kita, dalam kata lain, membuat sifat unik dalam diri kita, kita boleh mengalami kekeliruan identiti dan merasa seperti hidup kita ni tak tentu hala. Jadi yang terakhir adalah banyak orang akan berubah mengikut role model ataupun idola masing-masing. Jadi pengalaman saya yang berkaitan dengan peringkat ini adalah terdapat 3 ataupun 4 situasi lah. Yang pertama, cita-cita saya berubah. Pada awalnya saya ingin menjadi doktor, akan tetapi bila saya dah banyak mendengar pendapat-pendapat dari orang lain seperti kawan-kawan saya, cikgu-cikgu, makcik-makcik dan juga jiran-jiran dan sebagainya, banyak yang mengatakan bahawa menjadi doktor ni susah
kerana kena cemerlang dalam setiap benda yang kita buat. Jadi seterusnya, bila saya dah rasa macam saya dengar pendapat-pendapat tu, saya rasa macam susah nak jadi doktor ni. Jadi saya pun tukarlah cita-cita. Lepas tu saya jadi jurutera sebab semakin usia saya meningkat, saya makin minat untuk bermain dengan Lego, di mana saya boleh membina sesuatu binaan mengikut buku panduan ataupun manual yang diberi. Jadi saya pun minatlah jurutera. Jadi bila dah dapat ataupun dah keluar keputusan UPU tu, saya dapatlah untuk masuk UiTM apa tak saya lupa dah, tapi aliran kejuruteraan lah. Tapi saya juga dah dapat tawaran IPG. Jadi pun saya pun terimalah IPG. Jadi cita-cita saya sekarang jadi cikgu lah. Itu situasi pertama saya. Situasi yang kedua saya adalah di mana dulunya saya tidak aktif dalam bidang sukan, tapi bila dah meningkat usia ni, saya agak aktif lah dalam bidang sukan. Jadi bukti dia waktu saya form 1 ataupun tingkatan 1, saya kurang minat sikit dengan aktiviti yang mengeluarkan peluh ni. Tapi bila dah naik tingkatan 4, tingkatan 5 tu, saya mula berjinak-jinak lah dengan sukan ni. Jadi banyak sukan yang saya main. Antaranya adalah hoki, bola baling, bola sepak, rugby dan badminton. Jadi sekarang ni yang saya main adalah badminton, bola sepak, volleyball dan juga futsal lah. Saya dah stop main rugby sebab saya pernah mengalami kecederaan lah. Di bahagian gigi saya, gigi depan ni dia macam lari sikit dia punya posisi yang sepatutnya. Lepas tu time tu darah banyak lah, kerana saya dah trauma nak main rugby ni. Tapi boleh je kalau nak main balik tu. Jadi tu situasi yang kedua. Situasi ketiga adalah dia macam melibatkan kekeliruan identiti. Dia macam utamanya saya mula-mulanya macam ikut idola saya. Macam idola saya tu, saya tak nak bagi tahu siapa kan. Tapi waktu dulu tu saya memang nakal-nakal, bising-bising, banyak buat masalah lah. Lepas tu tiba-tiba bila dah naik usia ni, makin matang ni kan, saya pun dah jumpa idola baru. Lepas tu saya pun ikut lah ciri-ciri dia. Lepas tu kalau medan pasan lah, saya ni macam pendiam, tak cakap banyak, di sebalik mask tu suka senyum, suka buat thumbs up. Lepas tu pun semua tu sebab saya ikut ciri-ciri idola ataupun orang yang saya hormati lah. Jadi tapi dia macam, saya mula-mula tu macam susah nak ubah sikit. Lepas tu bila dah biasa senyum banyak kali, dah biasa diam diri ni, senang lah. Jadi waktu kekeliruan identiti tu adalah di mana saya nak menghadap cikgu dengan kawan-kawan saya. Waktu tu saya macam nak jumpa cikgu tu, saya jaga adab. Lepas tu tiba-tiba kawan saya datang, dia datang cakap weh. Saya pun nak balas weh ke nak balas kenapa, nak balas elok ke nak balas secara tak sopan. Lepas tu saya pun nak jadi baik depan cikgu ke nak jadi baik depan kawan. Kawan saya keliru identiti kat situ. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang saya ada. Jadi
Saya rasa itu saja yang saya ingin bentangkan. Jadi sekian, terima kasih. Saya sudahi pemandangan saya dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.